Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Baik, kita hadis yang ke-290 daripada kitab Bulughul Maram. Katanya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca dah ni Kang. Rasa baca dah. Okey, hadis yang ke-291 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. Pun baca dah. Ya dah lah. Baik. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع متفق عليه. Maksudnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir membuka salatnya sambil mengangkat kedua belah tangannya bertentangan dengan kedua-dua bahunya, juga saat ketika bertakbir untuk rakaat dan ketika mengangkat kepala daripada rukuk. Wa fi hadits Abi Humaid 'inda Abi Dawud yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi thumma yukabbir. Di dalam hadis Abu Humaid yang ada pada Imam Abu Dawud disebutkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua belah tangannya hingga bertentangan dengan kedua-dua bahunya, kemudian mengucap takbir. Wali Muslimin an Malik bin al-Huwairith radhiyallahu anhu nahwu hadith ibn Umar walakin qal hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunayh. Menurut riwayat Imam Muslim melalui Malik bin Huwairith radhiyallahu taala anhu disebutkan perkara yang sama dengan hadis Ibnu Umar, namun disebutkan sehingga baginda baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sehingga bertentanganlah kedua tangannya dengan kedua daun telinganya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang dituntut kepada kita buat dalam sembahyang adalah mengangkat tangan, mengangkat kedua tangan kita. Ini di antara perkara yang dituntut kita lakukan di dalam sembahyang. Akad dua tangan. Baik. Lagu mana akad dua tangan? Dalam takbiratul ihram kita sebut dah minggu lepas. Kita sebut dah minggu lepas. Yang mana boleh kita akad pergerakan permulaan akad tangan tu ataupun permulaan gerak akad tangan adalah ketika kita kata Minggu lepas kita kabarkan. Lepas tu sapabar jatuh tangan. Okey, itu hak yang pertama. Dan hak ni lah hak yang paling afdal menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i.
Yang keduanya kita hak yang pertama A kat tangan, Allahu Akbar, bar tok sini. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya A kat tangan, sampai sini bar, bar sampai sini tangan. Tangan tak sampai sini. Allahu Akbar. Baru letak. Yang kedua. Yang ketiganya A tangan duduk sini. Allah tangan duduk sini, bar tangan duduk sini. Allahu Akbar. Yang keempat, A tangan duduk sini, bar pun tangan duduk sini juga. Allahu Akbar. Okey, pak. Yang mana kalau kita buat salah satu daripada 4 perkara tersebut, maka telah dapat kelebihan mengangkat 2 tangan ketika kita melakukan takbiratul ihram. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ulama berbincang manakah yang paling comel sekali? Apa yang disebut oleh sebahagian daripada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, yang paling comel sekali adalah permulaan pergerakan tangan kita ketika kita ucap A, dan penghujung letak tangan kita ketika kita kata bar. Hak tu hak yang paling comel sekali. Okey, itu ketika takbiratul ihram. Baik. Jadi kita dituntut mengangkat tangan ketika kita bertakbiratul ihram. Tuntutan di sini adalah tuntutan sunat, bukan tuntutan wajib. Kerana mengangkat 2 tangan dalam takbiratul ihram tidak disebut di dalam hadis al-musi salatah. Hak yang kita bincang sebelum daripada ni, ada seorang lelaki hak yang semayang dak comel, lepas daripada dia semayang mari bagi salam kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab salam, lepas tu Rasulullah suruh dia semayang semula, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Mungkin semula, mu semayang semula sebab mu belum semayang lagi. Sampai ketiga kali. Maka dia pun kabur kepada Rasulullah, aku tidak mampu dah buat lebih comel daripada tu, fa'allimni, maka cuba ajar kepada aku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar dia sembahyang, yang mana di dalam Rasulullah kabur lagu mana cara sembahyang hak yang betul, tak ada pun sebut akak 2 tangan. Sebab itulah mengangkat 2 tangan ketika takbiratul ihram ia tidak termasuk dalam perkara yang diwajibkan. Bahkan mengangkat 2 tangan ketika takbiratul ihram ia hanyalah perkara yang perkara yang sunat sahaja. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan perkara yang diwajibkan, bukan perkara sunat. Baik. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, dalam hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat juga 2 tangan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir untuk rakaat. Okey, ini 2 tempat. Tempat yang kedua yang sunat kita angkat 2 tangan. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat tangan ketika Rasul mengangkat kepalanya daripada rakaat. Dalam hadis ni 3 tempat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi daripada Abi Humaid, yang mana Abi Humaid ketika dia menceritakan, seorang sahabat Rasulullah, Abi Humaid, dia menceritakan tentang sifat Nabi salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata lagu mana? Thumma idza qama lis-thalithati. Kemudian apabila Rasulullah bangun kepada rakaat yang ketiga. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun kepada rakaat yang ketiga, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat 2 tangannya sehingga bertentangan dengan 2 bahu dia. Jadi sebab itulah apa yang disebut oleh fuqaha bahawasanya tempat yang sunat kita angkat tangan dalam sembahyang 4 tempat. Yang pertamanya dalam takbiratul ihram, yang keduanya ketika kita turun daripada rakaat, yang ketiganya kita bangun daripada i'tidal, yang keempatnya adalah kita bangun daripada tasyahud awal bagi sembahyang yang ada tasyahud awal. Dan pernah kita cerita sebelum daripada ni, rasanya minggu lepas kita cerita, begitu juga menurut pandangan sebahagian daripada ulama, makmum masbuk yang mengikut imam. Kan kita cerita kan pada minggu lepas, makmum masbuk dia mengikut imam. Jadi tu imam tahiyat awal dah, dia tak tahiyat awal lagi. Cuma dia tetap kena duduk juga bersama dengan imam, tapi pada hakikatnya bukan tahiyat awal bagi makmum. Okey, boleh faham kan? Dia duduk baca tahiyat kerana mengikut imam. Okey, ketika tu imam bangun kepada rakaat yang ketiga, sunat tu imam angkat 2 tangan. Adakah makmum sunat juga? Menurut pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan sunat juga makmum angkat 2 tangan. Angkat 2 tangan bukan kerana makmum bangun kepada rakaat yang ketiga, tapi kerana mengikut imam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam supaya diikutkan. Jadi oleh kerana imam buat benda tu, maka disunat juga
kepada makmum buat. Itu menurut pandangan sebahagian ulama. Namun ada pandangan yang kedua mengatakan tidak disunatkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abi Humaid, dia menyebut bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua tangan sehingga bertentangan dengan dua bahu, kemudian baru Rasulullah angkat takbir. Bagulah Rasulullah mengucap Allahu Akbar. Sebab itulah ada sebahagian daripada ulama dia berpandangan hak yang paling afdal akad dulu baru Allahu Akbar. Akad dulu. Okey, itu pandangan hak yang kedua. Baik. Seterusnya dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Malik bin Huwairith, yang mana Malik bin Huwairith menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua tangan dia sehingga bertentangan dengan dua cuping telinga. Adapun hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud daripada Abi Humaid bertentangan dua bahu. Hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bertentangan dua bahu. Maka kita pun pernah cerita sebelum daripada ni bahawasanya punca daripada hadis-hadis ni berlaku perselisihan di kalangan ulama fiqh. Ada sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan apa yang disunatkan adalah tangan bertentangan dengan bahu. Sekadar ni je. Allahu Akbar. Sekadar ni. Namun mazhab Imam Syafi'i kata tak. Hak yang lebih afdal adalah tangan bertentangan dengan telinga dan bahu untuk menggabungkan hadis ni. Jadi memang hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Imam seorang sahabat yang dikenali sebagai Abu Humaid yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud bertentangan dengan bahu. Tapi di sana ada hadis yang diriwayat daripada Malik bin Huwairith bertentangan dua telinga. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i cuba menggabungkan hadis tersebut. Dia kata hak yang bertentangan dengan dua telinga adalah hujung jari, manakala hak yang bertentangan dengan bahu adalah tapak tangan. Jadi mazhab Imam Syafi'i menggabungkan hadis-hadis tersebut. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i hak yang paling afdal akad tangan gini. Jadi hak yang hujung jari ni pada jari kau panggil dia pada jari kan, bertentangan dengan atas bahagian telinga. Manakala bahagian bawah tangan ni tapak tangan bertentangan dengan bahu. Bertentangan, ini bertentangan. Okey, boleh faham kan? Hak ni hak yang paling afdal mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Baik. Nah, dia bertentangan ni bukan mesti kena. Tapi nak kena pun tak ada masalah. Bertentangan. Dia hadwa ni bertentangan. Ni maksud bertentangan. Allahu Akbar. Kalau bahang gini memang tu jauh lah. Hak tu tak ada mazhab kata sunat buat gitu. Bahu pun tak bertentang, telinga pun tak bertentang. Dia ni bertentangan dengan telinga dan bahu. Allahu Akbar. Atas gini pun tak ada kau. Dah bertentangan dia. Tu kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fawada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadri akhrajahu ibn Khuzaimah. Daripada Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu katanya telah menceritakan katanya aku pernah solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Wa'il bin Hujr, seorang sahabat Rasulullah, dia kata aku pernah bersolat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dadanya. Rasulullah meletakkan tangan kanan atas tangan kiri di bahagian dada dia. Baik. Maka majoriti ulama, jumhurul fuqaha menjadikan hadis ni sebagai sandaran, sebagai dalil bahawasanya sunat kita meletakkan tangan kita di atas dada. Sunat kita meletakkan tangan kita di sini. Namun ada sebahagian ulama kata tak sunat kita letak sini. Hak yang sunat adalah kita lepaskan irsalul yadain. Ni pandangan mazhab Maliki. Mazhab Maliki kata tak sunat kita letak sini. Tapi pandangan majoriti ulama dia kata sunat berpandukan kepada hadis ni. Okey, selesai. Yang pertama. Yang keduanya, di manakah tempat letak? Dalam hadis ni secara zahirnya ala sadri. Perkataan ala sadri maksudnya atas dada. Dia kena letak gini atas dada. Itu ala sadri. Akan tetapi kalau kita kembali kepada ulama-ulama
yang menjadi imam di dalam ilmu fiqh ataupun ulama mujtahid, tidak ada seorang pun ulama mujtahid mengatakan sunat letak tangan di atas dada. Tapi secara zahirnya hadis ni sebut ala sadri, di atas dada. Maka ulama bincang, perkataan ala sadri ni makna dia benda. Ada sebahagian daripada ulama dia kata lagu mana perkataan ala sadri ni adalah tidak sahih. Hak yang sahihnya tak ada ala sadri. Hadis ni diriwayat, ni cerita ilmu hadis sikit Jadi panjang-panjang ni pala pula lagi. Jadi hadis ni diriwayat oleh beberapa orang perawi hadis. Diriwayat oleh beberapa orang perawi hadis. Yang mana sebanyak-banyak perawi hadis tidak ada pun perawi yang meriwayat perkataan ala sadri. Hanya perawi yang dikenali sebagai Muammal bin Ismail. Dia meriwayat perkataan ala sadri. Yang mana Muammal bin Ismail diambil daripada Sufyan Ats-Tsauri. Diambil daripada Sufyan Ats-Tsauri hadis ni. Baik. Tapi orang yang meriwayat daripada Sufyan Ats-Tsauri yang selain daripada dia tidak pun sebut perkataan ala sadri. Maka sebab itulah ramai juga di kalangan ulama mengatakan perkataan ala sadri adalah tidak sahih. Maka ala sadri tidak boleh diambil kira sebab perkataan yang tidak sahih. Baik. Kalau sekiranya sahih, pasti Sufyan Ats-Tsauri, guru kepada Muammal, akan beramal dengan hadis ini. Sedangkan mazhab Sufyan Ats-Tsauri sendiri bukan letak tangan atas dada, bukan letak tangan bawah pusat. Mazhab Sufyan Ats-Tsauri, takkan Sufyan Ats-Tsauri seorang ulama hadis ketika dia meriwayatkan hadis ala sadri tiba-tiba dia menyalahi apa yang dia riwayatkan. Okey. Satu. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan perkataan ala sadri masih lagi boleh dihukumkan sebagai sahih. Ziyadatus thiqah dipanggil. Ziyadatus thiqah maqbulah. Maksudnya penambahan oleh seorang perawi yang thiqah diterima. Okay, dalam pengajian ilmu hadis. Ni meriwayat secara ringkas sajalah. Cuma perkataan ala sadri maksud dia benda. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam beberapa buah kitab dia, di antaranya kitab Asnal Matalib, di antaranya kitab Fathul Alam syarah kepada Umdatul Ahkam, dia menyebut bahawasanya perkataan ala sadri dengan makna tahta sadri. Sebab benda dikata dengan makna tahta sadri kerana di sana ada riwayat yang kedua yang diriwayat oleh Imam Ibn Khuzaimah menyebut tahta sadri, di bawah dada. Nah, sebab itulah dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan letak tangan di bawah dada di atas pusat. Itu pandangan mazhab Imam Syafi'i dan pandangan sebahagian daripada ulama di kalangan tabi'in. Baik. Dan apa dalam hadis ni sebut ala sadri? Kerana sebut ala sadri dua. Yang pertamanya kata ala sadri maksudnya ala akhiri sadri, di atas penghujung dada dia. Mana penghujung dada dia? Bawah. Satu. Yang keduanya ala sadri adalah dengan dipandang kepada orang yang melihat. Ketika kita tok tangan sini di bawah dada orang yang melihat daripada jauh, dia nampak macam kita tok di atas dada. Okey, boleh faham? Jadi kesimpulan, kalau kita tengok khilaf di kalangan ulama mujtahid adalah di antara letak di bawah pusat dengan di atas pusat. Tidak ada satu pandangan daripada ulama mujtahid mengatakan letak di atas dada. Okey, selesai masalah. Jadi pandangan mazhab Hanafi letak bawah dada. Letak bawah dada, letak bawah pusat. Mazhab Hanafi letak bawah pusat. Sama juga pandangan yang masyhur dalam mazhab Hanbali, letak bawah pusat. Manakala mazhab Maliki lepas. Mazhab Syafi'i letak di atas pusat, di bawah dada. Masing-masing ada sandaran. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, wa an Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi ummil Quran, muttafaqun alaih. Daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak sah solat seseorang yang tidak membaca ummul Quran. Jadi tidak sah sembahyang seseorang yang tidak membaca ummul Quran. Maksud ummul Quran adalah suratul Fatihah. Jadi orang tu kalau dia sembahyang tapi dia tidak baca Al-Fatihah di dalam qiyam dia, maka tidak sah sembahyang dia berpandukan kepada hadis ni
Sebab itulah menurut pandangan majoriti ulama, bacaan Fatihah di dalam qiyam hukum dia adalah wajib dan rukun sembahyang. Orang yang tidak membaca Fatihah di dalam qiyam dia, sedangkan dia mampu untuk membaca Al-Fatihah, maka tidak sah sembahyang dia. Itu menurut pandangan majoriti ulama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita baca lagi hadis. Wa fi riwayatil Ibn Hibban wa Daraqutni la tujzi salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil Kitab. Menurut riwayat Imam Ibn Hibban dan Imam Ad-Daraqutni disebutkan masih belum memadai solat yang tidak dibacakan Fatihatul Kitab di dalamnya. Jadi seolah-olah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani datangkan hadis ni adalah sebagai hujah kepada pandangan majoriti ulama bahawasanya membaca Fatihah adalah rukun sembahyang. Sebenarnya membaca Fatihah dalam sembahyang, sebagaimana yang pernah kita cerita sebelum daripada ni, ia tidak berlaku kesepakatan ulama bahawasanya ia adalah rukun sembahyang. Maksudnya memang majoriti ulama mengatakan baca Fatihah rukun sembahyang. Namun di sana ada pandangan segelintir ulama mengatakan bacaan Fatihah dalam sembahyang bukan rukun, hanya wajib sahaja, iaitu dalam mazhab Hanafi. Baik. Jadi majoriti ulama kata rukun sembahyang. Memang dalam hadis kata Rasul tak ada sembahyang. Tak ada sembahyang mungkin ada dua makna. Mungkin tak ada hakikat sembahyang, tak sah, dan mungkin tidak ada sembahyang, tidak ada sembahyang maksudnya tidak ada sembahyang yang sempurna. Dia hadis la salatu mungkin dua lagi. Tapi hadis la tajzi salatun, tidak memada sembahyang yang tidak dibacakan padanya dengan Fatihatil Kitab. Itu jelaslah bahawasanya sembahyang tidak memada kalau tidak baca suratul Fatihah. Baik. Wa fi ukhra li Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibn Hibban la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Qulna na'am. Qala la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Dalam riwayat yang lain bagi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibn Hibban disebutkan yang mana dia menyebut perkataan Rasulullah lepas daripada sembahyang, Rasul katakan kepada sahabat dia, barangkali kamu melakukan bacaan di belakang imam salatmu. Kami menjawab, ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu lakukan kecuali membaca Fatihatul Kitab, kerana sesungguhnya tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara rukun sembahyang adalah membaca Fatihah, berpandukan kepada hadis yang kita bincang saat ni. Cuma ulama berselisih pandangan pada menetapkan bacaan Fatihah kepada makmum. Kalau bagi imam, bagi orang sembahyang seorang diri, hak tu mesti kena baca Fatihah. Manakala makmum, adakah wajib dia kena baca Fatihah ataupun tidak? Di sini berlaku perselisihan di kalangan ulama. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan tidak wajib makmum membaca Fatihah. Tak wajib. Allahu Akbar senyap ajalah. Okey, maksudnya tak wajib. Tu imam rokok. Okey, ada pandangan sebahagian daripada ulama, dan pandangan ni pandangan ulama mu'tabar, pandangan mazhab Hanafi. Namun pandangan majoriti ulama termasuk pandangan mazhab Imam Syafi'i bahawasanya diwajibkan kepada makmum membaca Al-Fatihah, berpandukan kepada hadis ni. Dan ni di antara mazhab ahli hadis. Sebab Rasulullah kata lagu mana kepada sahabat ketika Rasulullah terganggu dengan bacaan yang dibacakan oleh sahabat. Rasulullah lepas sembahyang, Rasulullah kata, barangkali mu baca di belakang tu imam kau. Sebab Rasul rasa terganggu dengan bacaan sebahagian daripada makmum. Maka sahabat kata lagu mana? Ya, kami baca Rasulullah. Kata Rasul, lepas daripada ni mu jangan baca melainkan suratul Fatihah. Okey, mu jangan baca melainkan suratul Fatihah. Maksudnya suratul Fatihah mu kena bacalah. Sebab tidak ada sembahyang bagi mereka yang tidak membaca suratul Fatihah. Sebab itulah pandangan mazhab Imam Syafi'i, Fatihah wajib dibaca oleh imam, oleh orang sembahyang seorang diri dan makmum. Dan ada sebahagian daripada ulama dia kata hadis ni hadis dhaif, tidak boleh dijadikan hujah. Berlaku khilaf pula pada meletakkan hukum bagi hadis ini. Jadi ala kulli hal kita tidak perlu bincang panjang sangat bab khilaf. Cuma kita nak tahu, nak khabar hukumnya. Di antara perkara yang diwajibkan oleh orang yang sembahyang kena buat adalah membaca Fatihah, sama ada imam ataupun orang sembahyang seorang diri ataupun makmum.
Jadi sebab itulah kalau kita belajar dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, antara rukun sembahyang adalah bacaan Fatihah. Baik. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i ada juga gugur rukun Fatihah bagi orang sembahyang. Siapa? Bagi makmum masbuk. Makmum masbuk gugur Fatihah daripadanya. Makmum masbuk. Jadi kalau makmum tu mari lewat, dia mari tu imam habis surah dah, dia Allahu Akbar, dia takbiratul ihram, tu imam pun rakaat, dia pun takbiratul ihram, terus dia rakaat bersama dengan imam. Apabila dia dang rakaat bersama dengan imam, maka dikirakan rakaat tersebut Fatihah rukun sembahyang gugur daripadanya. Fatihah dia ditanggung oleh imam. Fatihah dia ditanggung oleh imam. Imam menanggung Fatihah dia. Baik. Sebab itulah dalam mazhab Imam Syafi'i, oleh kerana ni kita kena tarik sikit lagi ya. Cerita sikit lagi. Dalam mazhab Imam Syafi'i, oleh kerana makmum masbuk Fatihah dia ditanggung oleh imam, maka pastikan imam saat ni tu imam yang tidak berhadas. Kalau imam berhadas, sembahyang dia tidak sah. Orang yang sembahyang dia tidak sah, dia tidak boleh menanggung Fatihah orang lain. Satu. Yang keduanya, bukan pada rakaat yang lebih. Kalau rakaat yang lebih, rakaat imam tu rakaat yang tidak dikirakan. Jadi tu imam tambah rakaat yang kelima. Tu imam tiga kepak. Okey. Daripada segi hukum dia kena ambil 3, kena tambah 1 rakaat lagi. Jadi makmum masbuk dia mari pada rakaat yang kelima. Allahu Akbar. Lepas tu imam pun rakaat, dia dang rakaat sekali dengan tu imam. Lepas daripada tu imam bagi salam, mari dalam hati tu imam yakinnya hak yang ditambah saat ni rakaat yang kelima. Sah sembahyang dia sebab dia buat tanpa dia sedar, tanpa dia tahu. Cuma makmum saat ni, makmum masbuk saat ni rakaat dia tidak dikirakan kerana dia sempat pada rakaat yang lebih. Mereka kalau didang baca Fatihah. Okey, tu imam tidak menanggung Fatihah makmum masbuk, melainkan tu imam sendiri tidak berhadas. Kalau tu imam berhadas, sembahyang dia tidak sah. Macam mana orang yang sembahyang tidak sah nak menanggung Fatihah orang lain? Yang keduanya, tu imam tidak melakukan rakaat yang lebih. Kalau tu imam melakukan rakaat yang lebih, rakaat tersebut tidak dikirakan bagi imam. Macam mana dia nak tanggung makmum ketika itu? Okey, boleh faham kan? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dia sebenarnya kerana makmum wajib membaca Fatihah ni lah, dalam mazhab Imam Syafi'i dia keluar hukum makmum muafiq dengan makmum masbuk. Kalau makmum tak wajib baca Fatihah, tak ada dah. Pakai Allahu Akbar terus rakaat lalu dah. Dah tak baca ke sama je. Kalau tidak wajib kepada makmum. Tapi apabila wajib kepada makmum membaca Fatihah selain daripada makmum masbuk, maka ketika tu adanya istilah makmum muafiq dan adanya istilah makmum masbuk. Jadi di antara perbincangan hak yang panjang sikitlah dalam bab sembahyang berjemaah ni adalah perbincangan berkenaan dengan makmum muafiq dan makmum masbuk. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar كانوا يفتتحون الصلاة كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين متفق عليه. Maksudnya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, katanya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, Umar membuka solatnya dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya membuka sembahyangnya dengan bacaan Al-Fatihah, tapi Fatihah dia dimulakan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Zada Muslim, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awal qira'atin wala fi akhiriha. Imam Muslim dalam riwayatnya menambahkan, mereka tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim baik di permulaan bacaan mereka mahupun di penghujungnya. Wa fi riwayatil li Ahmad wan Nasa'i wa Ibn Khuzaimah la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Menurut riwayat lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibn Khuzaimah, disebutkan bahawa mereka tidak mengeraskan
Mereka tidak menyaringkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ukhra Ibn Khuzaimah kanu yusirrun. Wa ala hadha yuhmalu an-nafyu fi riwayat Muslim khilafan liman a'allaha. Menurut riwayat yang lain yang diketengahkan oleh Imam Ibn Khuzaimah disebutkan bahawa dahulu mereka selalu membaca basmalah dengan suara perlahan. Riwayat ini telah membatalkan penafian bacaan basmalah yang ada pada riwayat Muslim. Berbeza dengan pendapat ulama yang menilainya sebagai dhaif. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebut pandangan majoriti ulama termasuk pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i bahawasanya Fatihah di antara rukun sembahyang bagi imam, bagi makmum dan bagi orang yang sembahyang seorang diri. Okey, permulaan ayat Fatihah bermula daripada benda. Di sini berlaku pula khilaf di kalangan ulama. Ada sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya permulaan Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim dia tidak termasuk dalam satu ayat daripada Fatihah. Okey, itu menurut pandangan sebahagian daripada ulama. Yang mana pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan permulaan Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia menjadikan hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Anas bin Malik sebagai dalil dia. Baik, namun sebahagian yang lain termasuk pandangan mazhab Imam Syafi'i bahawasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada Al-Fatihah. Dalilnya hadis lepas daripada ni. Ada pula hadis yang lain. Dan sebenarnya khilaf dalam menentukan bismillah ni satu ayat daripada Fatihah ataupun tidak bukan hanya khilaf di kalangan ulama mazhab, bukan khilaf di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Abu Hurairah mazhab dia adalah Bismillahirrahmanirrahim satu ayat daripada Fatihah. Berpandukan kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Ad-Darqutni, Imam Baihaqi, yang mana Abu Hurairah menyebut bahawasanya idza qara'tumul Fatihah faqra'u Bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha. Apabila membaca Al-Fatihah mungkin baca Bismillahirrahmanirrahim kerana sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu daripada ayat bagi Al-Fatihah. Baik. Dalam riwayat Imam Muslim ada menyebut bahawasanya mereka itu kembali kepada Abu Bakar, Rasulullah Abu Bakar, Umar, dia tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan bacaan dia. Namun ada riwayat yang lain yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam An-Nasai dan Imam Ibn Khuzaimah menyebut mereka itu tidak menyaringkan bacaan bismillah. Bukan tak baca langsung, tidak menyaringkan. Sebab itulah berlaku khilaf di kalangan ulama. Kesimpulan secara ringkasnya, menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, di antara ayat Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Andai kata seorang tu tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihah, maka tidak sah sembahyang dia menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Walaupun ada sebahagian pandangan ulama yang lain mengatakan Bismillah bukanlah satu ayat daripada Fatihah. Seterusnya, wa an Nu'ayminil Mujmir radhiyallahu anhu qala sallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a Bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha waladdallin qala amin wa yaqulu kullama sajad wa idza qama min al-julus Allahu akbar thumma yaqulu idza sallam walladhi nafsi bi yadihi inni la ashbahukum salatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rawahu an-Nasa'i wa Ibn Khuzaimah. Daripada Nu'aim Al-Mujmir radhiyallahu anhu katanya, aku pernah salat di belakang Abi Hurairah. Kata Nu'aim Al-Mujmir, dia pernah sembahyang di belakang Abi Hurairah, sahabat Rasulullah. Maka kata dia Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Abu Hurairah membaca Fatihatul Kitab. Maksudnya Alhamdulillahirabbil alamin. Abu Hurairah baca bismillah dulu baru baca alhamdulillah. Sehingga dia baca sehingga sampai perkataan waladdallin, Abu Hurairah mengucap perkataan amin. Baik. Seterusnya, setiap kali hendak sujud atau bangkit dari duduknya, selalu Abu Hurairah mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian selesai salam, dia mengatakan, demi Tuhan yang diriku berada dalam genggamannya, di dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya solatku tadi adalah solat orang yang paling mirip di antara kamu dengan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ibn Khuzaimah. Yang mana dalam hadis ni Nu'aim Al-Mujmir dia menceritakan bahawasanya dia pernah sembahyang di belakang Abu Hurairah.
Yang mana Abu Hurairah selepas daripada takbiratul ihram, sebelum daripada baca alhamdulillahi rabbil alamin, Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dalam hadis ni juga Abu Hurairah lepas daripada sampai waladdallin, Abu Hurairah baca amin. Jadi sunat kita baca amin. Lepas daripada tu kata dia, Abu Hurairah setiap kali sujud, setiap kali bangun daripada duduk, Abu Hurairah kata Allahu Akbar. Maksudnya Abu Hurairah mengucap takbir intiqalat, takbir perpindahan daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Lepas daripada Abu Hurairah bagi salam, Abu Hurairah kata lagu mana? Demi Allah, sesungguhnya aku tadi orang yang paling mirip, yang paling hampir dengan sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak yang aku sembahyang tu adalah sembahyang Rasulullah gitu lah. Hak yang aku sembahyang adalah sembahyang Rasulullah. Jadi ketika Abu Hurairah buat, ni adalah perbuatan Abu Hurairah. Ni dipanggil hadis mauquf. Tapi apabila Abu Hurairah kabur lepas daripada tu bahawasanya hak yang dia buat adalah perbuatan Rasulullah, maka dipanggil hadis ni adalah hadis marfu'. Sebab dia kabur ni perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah mazhab Abu Hurairah di antara ayat Fatihah adalah bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga hadis last sekali kita baca satu hadis lagi. إذا قرأتم الفاتحة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها رواه الدارقطني وصوب وقفه. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila kamu membaca surah Al-Fatihah, bacalah bismillahirrahmanirrahim, kerana sesungguhnya basmalah, ucapan bismillahirrahmanirrahim, merupakan salah satu daripada ayat Al-Fatihah. Hadis riwayat Imam Ad-Darqutni. Namun ada sebahagian daripada ulama mengatakan hadis ni adalah hadis mauquf di atas Abi Hurairah, bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kesimpulannya, dalam mazhab Imam Syafi'i dan pandangan sebahagian daripada sahabat, bahawasanya bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada Al-Fatihah. Jadi orang yang sembahyang, dalam ketika dia baca Fatihah, jangan dia lupa untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita rasa sini dululah pertemuan kita pada malam ni. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, dan sama-sama mudah-mudahan sama-sama dapat kita mengambil manfaat. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.